itu sendiri. Jadi Faizal, kita ada soalan di laman sosial Facebook di grup pendengar daripada saudara Muhammad Ali. Soalannya lebih kurang macam ni lah Faizal, tentang ada menteri yang menyebut akan melantik senator OKU ni di kalangan OKU. Dapat Faizal jelaskan? Okey. Ya betul, semua kita dah ada ikuti bagaimana Datuk Menteri KPWKM Datuk Rohani Karim menyebut bagaimana kementerian telah menyerahkan beberapa nama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dipertimbangkan sebagai senator mewakili golongan OKU. Kita tak ada maklumat siapa yang dicalonkan ataupun siapa yang patut tu. Itu bukan pembicaraan kita pada malam ini. Apa yang ingin saya highlightkan, pelantikan OKU tu sendiri. Ya betul, dia apa yang disebut oleh Badan Antarabangsa, misal kata Disabled International People, satu pertubuhan OKU antarabangsa yang merentasi OKU yang pelbagai kategori, menyebut nothing for us without us. Mana tiada apa-apa untuk OKU tanpa OKU terlibat langsung. Jadi di atas prinsip itu memang kita mengharapkan dan memang kita membuat satu desakan dari semasa ke semasa untuk OKU tu terlibat dengan pembuatan dasar, dengan penggubalan undang-undang di semua peringkat, termasuk daripada peringkat pegawai tadbir mesti ada OKU, peringkat pegawai tadbir dan diplomatik mesti ada OKU. OKU di Malaysia kita mengharapkan, bukan mengharapkan, memang kita dalam gerakan usaha untuk OKU itu diterima sampai ke peringkat profesional, jadi pengarah. Mungkin kalau layak jadi ketua pengarah. Kalau layak dia boleh pergi ke peringkat jusa. Itu kita, harapan kita, itu satu hal. Dan dalam suasana yang lebih terbuka, memang kita mengharapkan, kita mengusahakan supaya OKU itu sendiri mampu diterima. Kalau OKU untuk yang mampu, memang kita ada OKU yang mampu, tapi untuk diterima itu suatu persoalan yang lain. Mana OKU itu biar dapat diterima di dalam dewan-dewan perundangan, sama ada di parlimen dia ada dewan rakyat, ada dewan negara, dan di peringkat negeri-negeri ada dewan undangan negeri, dan hatta ke peringkat kabinet dan kabinet di peringkat pusat, dan majlis mesyuarat kerajaan negeri di peringkat negeri-negeri, Exco. Kita mahukan suara OKU tu sampai ke situ. Sebagai contoh, kalau kita tengok di majlis-majlis daerah, majlis perbandaran, kita perlukan OKU di setiap sektor tadi tu, supaya setiap perancangan yang berlaku, setiap perencanaan dasar yang berlaku, OKU tu terlibat. Taklah jadi apa orang kata, rumah siap pahat berbunyi. Taklah apa yang berlaku sekarang ni, budaya kita, dia bukan masalah sesiapa sebenarnya, tapi adalah cabaran budaya. Sebab masalah budaya kita sekarang ni, bila siap satu benda baru dia balik kepada komuniti OKU, dia tanya sesuai tak benda ni dengan orang OKU. Sebab benda tu dah siap dah. Jadi bila jadi macam tu, dia jadi banyak benda yang perlu diubah suai pada perkara-perkara yang telah tersedia. Itulah, dalam hari Sabtu baru ni, kumpulan kami, kita ada buat satu kempen OKU berjalan di bandar. Bagaimana kita mengumpulkan mereka yang OKU penglihatan, dan OKU yang penglihatan ni sama ada dia rabun ataupun totally blind, buta keseluruhan. Dan juga kita bawa bersama mereka yang OKU anggota, pengguna kerusi roda dan bertongkat. Bagaimana bila kita berjalan di persekitaran Kuala Lumpur ini, sama ada dia sesuai, kemudahan ada, tapi apakah kemudahan-kemudahan itu sesuai dengan keperluan OKU. Jadi bila kita buat satu aturan tersebut, banyak kita ketemui perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh
macam di KL ni, di KL lah. Tapi di bandar-bandar lain pun itu suatu, orang kata, suatu petunjuk yang jelas bila kita di Kuala Lumpur, ibu kota, menghadapi cabaran tersebut, pastinya di bandar-bandar lain juga menghadapi situasi yang sama ataupun lebih kritikal. Jadi kita buat highlightkan perkara-perkara tersebut, dan alhamdulillah beberapa media turut bersama kita. Selain daripada media-media baru, kita juga disertai kumpulan media massa yang lain, antaranya The Star, kumpulan The Star ada bersama. Dan apa yang saya perasan pun hari ini pun baru dia keluar berita tadi tu. Antara contoh yang saya boleh sebut, bagaimana keadaan tepi jalan, pavement tadi tu, bahu jalan tu, kadang design dia buat, diadakan tidak sesuai untuk pengguna kursi roda. Mahu sebagai contoh, bila mana hari ini kursi roda banyak guna kursi roda elektrik. Bila kursi roda elektrik ni, dia perlu sensitif dengan keadaan semasa, keadaan sekeliling, termasuk lecahan-lecahan air. Kadang kita rasa benda ni remeh ya, tapi benda itulah menjadi masalah kepada OKU anggota bila mana kawasan-kawasan tersebut tidak distrukturkan sesuai dengan kursi roda yang elektrikal. Begitu juga dengan trek pejalan kaki bagi OKU penglihatan. Kadang trek pejalan kaki itu tidak sesuai dengan OKU penglihatan dengan design trek yang ada. Trek dah ada dah, benda tu dah siap dah, tapi benda itu tak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh OKU penglihatan, atas sebab penyediaan kemudahan-kemudahan tadi itu tidak bersama di dalamnya OKU yang menunjuk ajar ataupun memberi pandangan. Di situlah bila mana isu senator ni timbul, kita berterima kasih hasrat kerajaan tu akan adanya senator, dan kita mengharapkan perkara tersebut tak perlu dilengah-lengahkan dan akan disegerakan. Dan lebih daripada itu, harapan kita bila adanya senator tu dilantik, tidak akan ada timbul suatu tanggapan, kita dah ada senator, makna mencukupi di situ sahaja. Dia tidak akan terhenti di situ saja, dan dia sepatutnya melebar lebih luas bagaimana yang saya sebut tadi dalam bidang aspek pegawai takbir dari diplomatik, di peringkat JUSA, di peringkat majlis daerah, di peringkat majlis bandaran. OKU mesti terlibat. Ya, betul.